Ada lagi jawatan kuasa. Seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin mukminin, hadirat dan mukminat, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dalam waktu yang singkat, short notice, kita dapat bersama pada malam ini untuk mengisi ruang yang ada di antara Maghrib dan Isyak. Dan ruang saya berada di Kangak ni setelah saya duk ingat hampir setahun kot, setahun lebih juga saya dah tak main di Perlis ni. Tapi masa PKP duk kerak mari. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah, PKP hari tu 20 masa Perlis antara yang awal sekali buka masjid, paling awal sekali bagi ramai penuh kat masjid, Perlis lah. Jadi masa itu ustaz-ustaz daripada luar pun duk mari juga bagi ceramah. Saya salah seorang daripadanya lah. Agak lama juga dah tak mari. Cuma hari itu ada sekali kot, tahun lepas kot, 2023 sempena kemerdekaan. Hari itu ada saya bagi ceramah kemerdekaan, mana setahun lah saya tak mari. Kemerdekaan yang tahun lepas punya, bersama dengan sahibus samahah Timbalan Mufti waktu itu, Ustaz Tajul Arus. Jadi kali ini dapat semula menjejakkan kaki ke bumi Perlis Darussunnah ini untuk sama-sama kita mengisi ruang dan peluang yang ada. Dan pagi tadi saya di Institut Latihan Perindustrian ILP Kangar Perlis membicarakan tajuk ini. Cuma bila dalam seminar ni kita terhad sikit sebab masa ini peruntukan tu sangat terhad. Yang disampaikan tadi oleh Ustaz Khairul Anwar, kemudian saya membentangkan tajuk yang kedua, kemudian Datuk Mufti sebagai tajuk yang terakhir. So tajuk ni tajuk yang tadilah dah lalang tu. Saya main masjid ni saya nak elaborate lebih lagi insya-Allah tentang tanda-tanda kecintaan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara hakikat dan kepalsuan. Dan kita masih lagi dalam mood sambutan zikr Rasul ini, mengingati Rasul. Malah mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dihadkan hanya di dalam bulan Rabiul Awal sahaja. Sebaiknya sentiasa diperingati dan memperingati susuk tubuh yang cukup besar ini, iaitulah junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikit sebanyaklah saya punya education background. Ini tadilah ya. So untuk tauliah negeri Perlis pun saya dapat tahun lepas kot, yang ramai-ramai kan, tahun lepas saja. Ayalah tahun lepas. Negeri Perlis antara negeri yang ketiga lah selepas Perak dan juga wilayah Persekutuan. Perlis adalah tauliah yang ketiga saya dapat. Okey, sebagai permulaan, bila kita nak mengingati Rasul, malah lebih daripada itu mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena mengetahui juga bagaimana kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita. Cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini cukup luar biasa. Malah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa potongan hadis, sama ada dalam Sahih Bukhari, sama ada dalam Sahih Muslim. Salah satunya hadis di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah satu ketika dia melihat baginda Rasul dalam keadaan yang cukup rileks. Hari ini kata chill, tenang je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiban nafsi لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت يا رسول الله
ud'u Allah li. Ketika mana aku melihat Nabi SAW dalam keadaan paling chillnya manusia, setenang-tenangnya manusia, dalam waktu itu waktu yang dia cukup rehat, maka aku pun mengambil kesempatan, kata Aisyah isteri Nabi, untuk duduk dekat dengan suamiku, iaitulah Rasulullah SAW, lantas meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada diriku. Nabi SAW tidak menolak permintaan Aisyah, istrinya yang tersayang. Terus Nabi SAW membacakan doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, kau ampunilah dosa Aisyah, sama ada dosanya yang lalu ataupun dosanya yang kemudian, dosa yang disembunyikan ataupun dosa yang tersembunyi yang tak nampak depan mata, ataupun dosa yang jelas. Nampak tuan-tuan, isteri yang salihah ni dia selalu berdampingan dengan suaminya, dan dia selalu mengharapkan suaminya mendoakan kebaikan untuk dirinya, ahli keluarganya. Dan kita pun jangan berhenti lah tuan-tuan. Selalu doakan untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk suami. Kalau orang sini isteri-isteri contoh dia, doa. Untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, untuk cicit-cicit, doa jangan tinggal. Sebab itu Aisyah dia perlu bimbang apa? Suami dia Rasul, sepatutnya tak payah minta doa, dah tentu Nabi tolong doa untuk dia. Tapi dia selalu peringat ada communication. Kita dengan suami ni kena ada communication. Kita dengan isteri kena ada communication yang baik, komunikasi yang baik. Bang, tolong doakan untuk saya bang. Jangan lupa setiap kali solat doakan untuk saya, doakan untuk anak-anak kita, doakan untuk cucu cicit kita. Itu selalu kena keluar daripada mulut kita. Bukan tak doa, isteri itu bukan tak doa, suami bukan tak doa, tapi communication tu berlaku. Sebab itu Nabi, he is good communication, good skill communicator, memiliki komunikasi yang cukup hebat. Bila Aisyah minta doa, dia terus doa, ya Allah ampunkanlah dosa Aisyah, dosa yang lalu, dosa yang kemudian, dosa yang tersembunyi, dosa yang jelas. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia pun lembik tempuk, terus dia baring dekat pembaringan Nabi SAW. Lalu dia ketawa, dia seronok. Nabi pun tengok Aisyah seronok. Nabi kata, ayasurruki du'ai, wahai isteriku sayang. Nabi ni kadang-kadang panggil Aisyah Humairah, wahai isteriku yang merah-merah keputihan, putih-putih kemerahan. Apakah kau seronok dengan doaku ini? Maka kata Aisyah, wa mali la yasurruni du'auka, takkanlah aku tak seronok dengan doamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dia? Ini syahid. Faqal wallahi, demi Allah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Kalau engkau pun seronok dengan doaku yang baru sebentar tadi aku baca, maka ketahuilah aku berdoa untuk umatku. Aku telah berdoa untuk umatku pada setiap kali salat. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau Aisyah sekali doa ataupun dia seronok, kita umat Nabi SAW mestilah bahkan sayugia seronok lebih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pasal Nabi doakan untuk kita fi kulli salatin, pada setiap kali salat. Apa doa kita? Kita pun kena lepas daripada ni pun doa benda macam tu juga.
اللهم اغفر لي ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Tadi Ustaz Syafiq tadi dia baca dalam surah Was-sabiqun al-awwalun tadi baca Al-Mujadalah. Macam mana start lagi? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Panjanglah ayat tu. Satu lagi surah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Itu juga menceritakan bagaimana proses baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti doakan dan redha meredai di antara umat ini. Iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kepada kita. Tak kalah kita ni umat Nabi tak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestilah sayang. Mestilah sentiasa dan memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sayang pada Nabi, doakan juga untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu syahid daripada satu hadis yang menceritakan betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini kerana Nabi selalu mendoakan umat. Ini satu. Yang kedua hadis, semua saya tak dan, saya buat ni dalam perjalanan je. Daripada malam semalam saya dah ada program, tak dan nak terjemah tapi saya terjemah secara verbal lah. Satu lagi hadis, tengok Nabi sayang sampai yang dah mati pun Nabi sayang juga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kawasan kubur, maqbarah, orang Arab kata maqbarah, Nabi memberi salam kepada yang mati. Kita pun sunnah begitulah. Dekat masjid kita ni, Masjid Al-Quran, sebelah ada kubur, ada tanah wakaf. Tak ada kan? Tapi depan sana seorang. Kita kalau lalu tu, jalan kaki ke, naik basikal ke, naik motorkar ke, bagi salam, sebab itu sunnah. Saya arwah pakcik saya perhati dia daripada kecil. Setiap kali solat, sebelah ni tanah wakaf kubur, dia akan berhenti berdiri tahu tu. Kalau dia jalan kaki, dia berdiri ya. Kalau dia naik motor tu dia kona. Kalau naik kereta, dia pusing kereta dia menghadap kubur. Tanya dia buat apa, dia bagi salam. Dia akan sentiasa, ni amalan sunnah ni. Pasal Nabi duk buat Assalamualaikum, Nabi bagi salam. Dara qaumin mu'minin, dia bagi salam kepada semua penghuni dari kalangan orang mukmin yang berada di kawasan kubur tersebut. Nabi sambung lagi, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami ni insyaallah akan menjejakimu. Itu sunnah. Saya kadang-kadang buat jugalah. Saya tahu, saya percaya juga tuan-tuan perempuan membuat juga sunnah ni. Tapi kalau tak perasan, buat sunnah ni. Cuma bila kita bagi salam tu, jangan tunggu lama tang tu. Awak tunggu lama sangat. Nak tunggu orang kubur tu jawab. Mereka tak jawab lah. Kalau jawab pakai lari belakang, mereka tak jawab. Cuma sunnahnya kita bagi salam. Lepas Nabi bagi salam dekat penghuni kubur semua, Nabi tengok sahabat. Nabi kata, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku sangat mencintai, sangat mendambakan untuk melihat wajah-wajah ikhwan aku. Aku nak jumpa ikhwan aku, ikhwan kami. Kemudian sahabat bila dengar ikhwan ni apa tuan-tuan? Kawan lah. Akhi seorang, ikhwani, kawan-kawan, sahabat-sahabat.
Qalu ya Rasulullah alasna bi ikhwanika. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan kamu? Bi ikhwanika. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal bal antum ashabi. Bahkan kamu tu betul lah ikhwan aku, tapi kamu tu lebih lagi, special lagi. Ashabi. Ashabi ni siapa? Sahabat-sahabatku. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam banyak hadis, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku ni seperti bintang-bintang di atas awan. Wa ikhwanana, manakala ikhwanku alladzina lam ya'tu ba'd. Ikhwan aku ni adalah mereka yang tak datang lagi bertemu dengan aku. Dia tak bertemu dengan aku. Tak pernah bertemu dengan aku. Wa ana fartuhum 'ala al-hawdi. Dan aku nanti akan bagi kepada mereka minum daripada telaga Kautsar. Siapa ikhwan ni tuan-tuan? Ni yang kita nak bicara ni. Ikhwan ni yang tak bertemu dengan Nabi tapi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, mereka yang bertemu dengan Nabi, berjuang dengan Nabi dan mati dalam keadaan dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Ikhwan, dia tak bertemu dengan Nabi tetapi beriman dengan Nabi dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwan. Baik tu ikhwan ni, orang suka nama ikhwan. Anak kita pada ikhwan. Gerakan Islam yang besar namanya Ikhwan Muslimin. Yang baru ni pun Global Ikhwan. Semua suka duk nak ambil nama ikhwan tu, kan? Pasal nama tu disebut dalam hadis-hadis Nabi. Baru ni saya bawa perasan yang saya nak sebut. Orang tanya apa saya lagu tajuk GSP kan. Saya kait sikit lah dengan Global Ikhwan. Baru ni didedahkan satu video Ustaz Hashim, nama Ustaz tu. Kalau tuan-tuan tengok balik, Ustaz Hashim ni antara selepas haramnya Al-Arqam naik Rufaqa, serupanya ada dua pembawakan kat situ. Satu pembawakan yang ikut Umujah, isteri kepada Abu Ya. Satu lagi yang bawa pembawakan ni Ustaz Hashim. Ustaz Hashim ni tak belaga angin dengan Umujah. Sebab dia kata cara yang Umujah nak bawa ni dah tersasar. Dia abang tu. Dalam video tu ada, boleh saya nak share sekali. Dia kata tersasar. Mana dia kata dalam kita punya pendekatan harakah kita ni, gerakan kita ni, kita mengajak, kita mengatakan kita adalah wasilah kepada Abu Ya wasilah kepada Muhammad. Dia nafikan. Tapi Umujah ni, isteri kepada Abu Ya, kata dia wasilah. Dia wasilah kepada Abu Ya yang dikatakan ghaib. Manakala Abu Ya pula dulu masa dia hidup dia wasilah kepada syekh dia, Syekh Muhammad As-Suhaimi. Syekh Muhammad As-Suhaimi itu pun mati juga, cuma dia katakan, dia isytiharkan sebagai ghaib dan akan zahir di akhir zaman. Syekh Muhammad As-Suhaimi itu pula wasilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oi, hebatlah kan. Sedangkan bila kita sebut al-wasilah, dia Ustaz Hashim ni antara orang Arqam yang menentang. Dan kita tak pelik, pernah satu ketika dulu pun masa Abu Ya Asy'ari, ramai juga yang menentang pendekatan dan aurat yang dibawa oleh Abu Ya Asy'ari, termasuklah Syekh ataupun orang gelarkan pada nama Ustaz Akbar Anam. Dia pun penentang juga. Tahun 79 macam tu dia dah tentang lah. Kemudian diikuti tahun 84 Ustaz Mukhtar, dia juga tentang pendekatan Abu Ya Asy'ari dalam aurat Muhammadiyah. Jadi salah seorang yang menentang ni Ustaz Hashim. Dia ni pun mungkin dah meninggal lah kot. Video tu video lama yang dia up balik. Jadi dia kata wasilah. Tak betul, tak benar lah wasilah. Al-wasilah, siapa dekat wasilah? Wasilah kita siapa? Wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Kita baca selepas azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Siapa dia wasilah kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dakwa-dakwi ni wasilah tu sampai tak siapa-siapa, guru dia, orang ini, orang itu. Itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik semula kepada tajuk. So perkataan ikhwan itu merujuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bertemu dengan Nabi tapi memperjuangkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Dua hadis ini cukup menceritakan kepada kita betapa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ni. Selalu orang bawa contoh sayangnya Nabi ni, bila Nabi nak wafat, Nabi sebut ummati kan. Itulah banyak. Tapi kalau kita mengaji dalam hadis sahih ataupun dalam sirah sahihah an-nabawiyah as-sahihah, kita tak jumpa tu. Bila Nabi wafat, Nabi mengatakan ila rafiqil a'la, bal ila rafiqil a'la, aku nak menghadap Tuhanku, aku nak menghadap Tuhanku. Memang adalah riwayat ummati itu, tapi tak berapa kuat. Yang banyak menceritakan sayangnya Nabi ini ketika Nabi hidup, maka waktu Nabi mati saja. Nabi hidup, Nabi dah sebut banyak tentang umat ini, sayangnya Nabi kepada umat ini. Maka menjadi persoalan kepada kita tuan-tuan dan puan yang berada di sini di Masjid Al-Ghufran ini. Mari kita lihat macam mana kita nak membalas cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak ekspreskan rasa sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata kita sayang kepada Nabi, apakah cinta kita itu terbalas oleh Allah dan Rasulnya? Ini menjadi persoalan besar kepada kita. Kalau saya tanya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan semua, sayang tak kita kepada Nabi? Jawapannya sayang. Tinggal lagi Nabi sayang tak pula kat kita? Kalau secara umum tadi itu Nabi sayang lah. Cuma cinta kita dibalas atau tidak oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita lihat ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana cinta kita mahu dibalasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, kata ni pada siapa? Pada umat ni lah. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Itu dia indikatornya, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Siapa nakkan cinta Allah, dalam bracket cinta Rasul, maka ikutlah aku. Ikut aku ni ikut siapa? Ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut aku, nescaya cintanya dibalas oleh Allah dan Rasulnya. Yuhibbukumullah, kamu akan dibalas cintanya oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mafhum daripada ayat ni, cinta yang terbalas. Maka fattabi'uni ni iaitu menjejaki dan menyelusuri sunnah Nabi dalam aspek kehidupan kita, dalam ibadahnya, salat, akidah, zakat, syariah, malah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lebih daripada itu. Isu kita hari ini nak sayangkan Nabi itu berlebih-lebihan. Nanti saya akan sentuh.
Cukup dengan kadar yang telah Nabi ajarkan kepada kita macam mana nak sayang kepada dia. Nanti kita tengok ya. Sebab itu dalam petikan ini menyebut faman ittaba'a ar-rasul dalla 'ala sidqi da'wah mahabbatullah ta'ala wa ahabbahu Allah wa ghafara lahu dhanbahu wa rahimahu wa saddadahu fi jami' harakatihi wa sakanatihi. Siapa yang nak ikut Rasul, muttabi'ur Rasul, mengikut sunnah Nabi, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan kejujuran dakwanya, pendakwaannya terhadap cinta kepada Allah. Maka Allah akan mencintainya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan merahmatinya, dan Allah akan memandunya pada setiap pergerakannya dan juga hentiannya. Kita duduk diam pun Allah akan pandu. Nak duduk ni, sementara tuan-tuan nak duduk di masjid ni, Tuhan bagi relax kat kita. Bila kita nak ikut Rasul ni mudah. Cara duduk Nabi, cara Nabi dalam majlis. Betul Sebab itu kita datang masjid ni tuan-tuan, tenang. Betul tak? Kita dapat tenang. Serabut kat luar ni macam-macam hal. Bisnes tadi lah, duduk dekat relung tadi banyak masalah, duduk kat rumah ada masalah. Tapi mari datang masjid ni kita dapat tenang. Mari mana tenang tu kalau bukan daripada rahmah dan kasih sayang Allah. Tu yang kita tenang tu. Kalau duduk rumah pun tak boleh tidur, mari masjid boleh tidur. Boleh lah, sambil duduk tu boleh juga. Pasal tenang. Tu saya tak kata apa kalau tuan-tuan boleh lelap kat masjid tu. Saya tak kata apa. Pasal tenang. Kalau duduk rumah tak boleh nak tenang, nak dapat tidur. Oi, kejap-kejap pedam, celik balik. Tapi main masjid boleh. Itu rahmah Allah pada kita yang mari masjid. Kita tengah jamaah tabligh kan, tanya saya sembang, kata, awak jalan tabligh ni, kata, seronok tu masjid ni. Duduk kat luar tak boleh. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh. Tapi bila mari masjid ni duduk dengan kawan-kawan dia rasa seronok. Itu jamaah tabligh punya cerita lah. Tidur pun syok dia kata. Tidur di masjid, i'tikaf kan, di masjid. Mafhum mukhalafah pada ayat ni, siapa yang tak ikut Rasul falaysa muhibban lillahi ta'ala, maka itu tidak menunjukkan dia mencintai Allah. Siapa ikut Rasul mencintai Allah. Siapa yang tak ikut Rasul falaysa muhibban lillahi ta'ala, dia bukan pecinta kepada Allah. Sekalipun dia buat macam-macam, konon-kononnya dia buat upacara tu, dia buat upacara ni, konon cinta pada Nabi, tak ikut Nabi je, dia bukan pecinta kepada Allah. Lianna mahabbatahu lillahi tujibu lahu ittiba' rasulahu, lahu ittiba' rasulihi. Kerana mencintai Allah mewajibkan seseorang itu mengikut Rasulnya. فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها Maka kalau dia tidak memiliki hal demikian, itu menunjukkan bahawa sebenarnya dia ni penipu dan dia hanya mendakwa sahaja dia mencintai Nabi. Sebab syarat nak cinta Nabi itu suruh yang buat yang apa Nabi suruh buat tu ya. Wa bi hadhihi al-ayah yuzan jami' al-khalq fa'ala hasab hadduhum min ittiba' ar-rasul yakunu imanuhum wa hubbuhum lillah wa ma naqasa min dhalika naqas. Maka inilah pertimbangannya. Bila kita kata sayang pada Nabi, maka pertimbangannya ittabi'uni, ikut sunnah Nabi. Tadi saya cerita ada satu, hari ni kita nak wazan, nak tentukan ikut sunnah Nabi ni bukan senang. Kita mengaji hadis, tapi faham tak kita pada hadis tu yang kata kita nak ikut ni? Orang Arab, dia bahasa Arab, hadis tu bahasa Arab, Quran pula bahasa Arab. Diikut tak Quran hadis tu? Tak payah ambil jauh, ambil tang akhlak cukup dah. Hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan keluarga. Ada satu rancangan Arab ni, dia nak buat survey. Dia nak buat survey tentang masyarakat Arab. Mereka ni faham Arab,
pernah baca hadis, tapi dia beramal tak dengan hadis tu. Hadis-hadis tentang akhlak. Jadi dia buat rancangan lah. Rancangan ni bagus, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Rancangan ni lama dah, zaman saya adalah imam muda lagi dah ada rancangan ni. Popular, dapat rating tinggi dunia. Fattabi'uni. Jadi dia buat survey, banyak tempat lah dia buat survey ni. Kadang dia buat dekat Hypermart, kadang dia buat dekat Bekalah, dekat kedai runcit. Yang kedai runcit ni dia bagi seorang budak. Satu orang budak ni dia pi dekat jumpa dengan peruncit lah. Dia sebut, abra syukurlah, aku nak makan ceklat, aku nak makan ceklat. Dia nak ceklat lah budak ni. Orang tua di Bekalah ni buat tak peduli. Dia buat tak peduli. Dia dulu ke orang lain. Orang beli gandum ke, orang beli roti ke, orang beli, yang lain tu dia dulu kan. Host tu tengok dah berapa minit budak tu tang tu tak ganjak-ganjak lagi, dia pun pi. Dia kata, wahai ya baba, ya ammi, ليش أنت مخلي على الطفل على الولد? Kenapa kau tak dulikan langsung budak ni? Budak ni daripada tadi duk minta nak beli coklat, hang buat tak peduli je kat dia. Dia pun baru perasan tengok dia dalam satu rancangan, ada kamera semua cukup. Host ni tanya lagi, kalaulah Nabi memperhatikan perbuatanmu terhadap budak ini, apa jawapan kamu kepada Nabi SAW? Simple ya. Apa jawapan kamu kepada Nabi? Arab ni kalau sebut nama Nabi, dia toyak, dia akan menangis. Dia bergaduh tu tarik kau. Arab, pernah tengok Arab gaduh? Tak pernah tengok. Saya dulu Arab biasa tengok Arab gaduh. Sebut satu ya, salli ala Nabi, selawat pada Nabi, dia berhenti. Dia selawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Itu tabuh balik. Tang nama Nabi itu dia boleh berhenti. Punya dia menghayati dan mengagungkan Nabi, tapi amalan Nabi itu dia buat tak? Host ni kata, kalaulah Nabi ada pada waktu ini, apa akan Nabi buat? Dan apa Nabi akan respon pada kamu? Dia menangis. Dia kata, aku tahu kalau Nabi tengok perbuatan aku, Nabi akan marah kepada aku kerana aku tak beramal dengan sunnahnya. Apa sunnah dia? Simple je. Dalam hubungan kita sama manusia, apatah lagi dengan anak-anak kecil. Nabi pernah menyebut dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukanlah daripada kalangan kami mereka yang tak mengasihi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa. Jadi sian anak tu, kenapa hang tak peduli kat dia? Nabi SAW kalau dengan anak-anak ni, oi, jangan main. Sahabat Nabi yang kecil, contohnya macam Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Nabi akan dulukan dia. Pernah dalam satu majlis yang besar, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar Al-Faruq, sahabat Nabi yang tua-tua ni ada. Tiba-tiba mari budak-budak macam Anas bin Malik, Nabi panggil, suruh duduk sebelah. Ya, Nabi akan suruh duduk sebelah. Nabi akan suruh, kalau ada air, Nabi akan suruh dulu dekat yang kecil ni. Nabi punya sifat Nabi dengan anak-anak. Pernah satu ketika Habis, seorang sahabat Nabi, dia tengok Nabi SAW, dia main dengan anak-anak kecil, termasuk cucu-cucu dia. Nabi cium tau. Nabi cium. Kata sahabat Nabi ni, wahai Rasulullah, inna li 10. Aku, wahai Rasulullah, aku ni ada 10 anak, tapi aku tak buat macam mana kamu buat terhadap anak-anak kecil ni, termasuk cucu-cucu cicit pun. Aku tak buat macam tu, wahai Rasulullah. Nabi jawab simple, innahu man la yarham la yurham. Ketahuilah bahawa siapa yang tak mengasihi, nescaya satu masa nanti dia tidak dikasihi. Sebab itu Nabi suruh kita perlakukan dengan anak-anak ini dengan sebaik mungkin. Kasihkan dia, berikan pendengaran kita kepada dia, selalu dengar apa masalah dia.
ada waktu berkawan dengan dia, ada waktu peringkat awal 7 tahun bermain dengan dia, 7 tahun berikan pendidikan kepada dia, mari pula lepas 14 tahun berkawan dengan dia sampai 21 tahun berkawan, sampai lepas 21 tahun merdekakan dia, bebaskan dia, berikan dia pendirian, dia nak buat keputusan untuk diri dia. Nabi SAW ni dengan anak-anak, dengan orang yang terdekat, hubungannya sangat hebat. Itu Nabi SAW. Sebab itu para hadirin yang baru-baru ni lah, balik semula tadi kes tadi, apa yang timbul daripada global ikhwan hari ini bukan hanya isu aurat Muhammadiyah yang dulu, tapi yang banyak dibuka siasatan itu hubungan dengan anak-anak. Bayangkan saja anak yang baru dilahirkan, yang masih lagi penyusuan, tak dibenarkan isap susu ibu dia, kena isap susu orang lain. Kemudian diletakkan di rumah amal yang berlainan-berlainan dengan tujuan supaya semua keluarga ni tadi mesti taat kepada pemimpin je. Bukan taat pada mak ayah dia, kena taat pada pemimpin. Kalau pemimpin kata hang terpaksa pisah, hang kena pisah. Hang baru lepas lari anak, tak ada nak pulang pantang ke apa ke, hang kena duduk tempat rumah amal, kena duduk rumah amal pasal ikut kata pemimpin. Akhirnya tu cempera habis anak-anak ni tadi duduk merata-rata. Kemudian sebahagiannya diklaim sebagai anak yatim, sedangkan masih ada ibu dan ayah. Yang suami isteri kalau tak taat pada pemimpin akan dihukum. Hukuman dia apa? Suami duduk tang ni, isteri duduk tang ni. Kadang-kadang suami kena kerja kat luar negara, sebab itu dia boleh cawangan itu sampai 20 buah negara. Tuan-tuan pernah pergi ya? Pelih ni ada? Pelih ada? Ada juga. Tapi kami kalau buat grup lah, jalan. Saya ni, tadi Tuan Haji tanya, Ustaz sekarang ni buat apa? Saya banyak keluar negara. Bawa grup, bawa jamaah. Bila kita pergi ke UK contoh dia, ataupun baru ni bawa balik Balkan. Balkan ni 8 buah negara kita berjalan. 2-3 hari kalau tak jumpa nasi tu terketak tu. Boleh terketak. Tuan-tuan, boleh terketak-ketak. Pasal apa tak jumpa nasi? Jadi kita pergi cari mana tu? Restoran An-Nur. Mereka dah buat restoran Nur. Siapa punya? Global Ikhwan lah. Dengan nasi lemak ada, teh tarik ada, lepas tu roti canai ada, semua ada. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, kemahlah tang tu. Tapi bila cek balik, pekerja-pekerja tu ada yang volunteer, ada yang terpaksa. Ada yang terpaksa berpisah dengan keluarga. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, itu. Jadi berlakulah yang kita katakan exploitation kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada pekerja. Dan sebahagian saya tak tahu, yang kita tahu yang kita tahu memang itu berlaku, maknanya tak ada gaji. Saya pasal ni tuan-tuan, yang gaji tak dapat gaji ni, ini berlaku pada keluarga saya juga. Pakcik saya, dia meninggal 70-an dia meninggal. Kemudian saya pernah tanya masa Arkam diharamkan dulu, dia kerja daripada Abuya dulu, Sungai Pencala, kemudian bawa pergi Bukit Mentajam, daripada Bukit Mentajam pergi pula SP. Saya tanya dia tak ada duit tau. Dia bekerja tapi tak ada duit. Nak mari tu kadang-kadang dia terpaksa meminjam. Saya kata dia kerja, isteri dia kerja, makcik saya. Pasal apa dia terpaksa meminjam? Takkan tak ada gaji? Dia kata dia abang, memang dia tak ada gaji. Dia buat kerja ni memang tak sebut dah lillahi ta'ala, dia sebut untuk jamaah dan abuya. Dia sebut gitu ya, untuk jamaah dan abuya. Saya kata kenapa sampai tara tu? Sampai nak balik jumpa keluarga pun susah kan? Nak balik kampung setahun sekali pun sekejap.
Mari pagi solat raya, petang tu kena balik lah. Pasal kena khidmat untuk abuya. Tak ada gaji sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Tuan-tuan dan mati Allah. Sebab itu kami selalu jumpa sebagai hubungan anak saudara ni. Kita duk pesan selalu tinggalkanlah. Cuba tengok balik kawan-kawan dia yang tinggalkan Arqam lebih awal. Apa alasan dia? Saya bawa buku tunjuk. Tersungkur di pintu syurga. Saya bagi kat dia. Saya ingat hari tu memang dia pun termasuk dengan Abu Ya sekali bertaubat lah. Tahun 94, 96 tu kan. 94. Lepas tu selang 2 tahun, 3 tahun tu. Dia baca tersungkur pintu syurga, dia baca tajuk ya. Dia kata pengarang ni yang tersungkur, dia kata. Bukan Abu Ya, bukan pengikut, tapi pengarang ni tersungkur. Maksud dia tak bertaubat lagi waktu tu. Tuan-tuan dan mati Allah, sehinggalah apa yang ditakdirkan Allah yang kita tahu ni adalah hasil daripada ramai bersuara, ramai mangsa-mangsa yang nak keluar daripada ajaran ni, tapi macam kelam, dia tak nampak jalan keluar. Sehinggalah baru ni mufti, tuan-tuan, dia tegas dalam amalan ni, tegas dalam perkara ni, sehingga kecoh satu negara lah, dan tertangkapnya apa itu pemimpin-pemimpin ikhwan, global ikhwan. Ya, jadi tuan-tuan dan mati Allah, sebab itu kita melihat perkara ini, dan saya sebutkan kembali semula kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi anak-anak supaya tak berlaku apa yang kita namakan tidak menjaga rahimnya, kasih sayang sesama manusia, terutamanya anak-anak. Sayangnya Rasul kepada isteri, sayangnya kita kepada isteri, ada contoh dan ikutannya seperti mana sayangnya Nabi SAW kepada isteri-isterinya. Ini kata Hasan al-Basri, qala Hasan al-Basri wa ghayruhu min as-salaf, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum bihadhihi al-ayah. Za'ama qaum, telah mendakwa satu kaum bahawa mereka mencintai Allah. Semua orang pakat dakwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tapi ayat ini menguji kita sama ada benarkah kita mencintai Allah dan Rasul atau sebaliknya. Sebab indikator penentu kepada cinta Allah dan Rasul itu adalah fattabi'uni, mengikut sunnah-sunnahku. Lalu disebutkan mahabbatun nabi bittiba'i sunnatihi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikut sunnahnya. Ini tuan-tuan, ni cara-cara lah macam mana kita nak dekat dan menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan mempelajari dan membaca hadis Nabi selalu. Kelas saya percayalah kita duk buat kelas ni ustaz hadisnya, pengajian hadis Riyadhus Salihin, pengajian hadis 40, pengajian hadis Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu kemahan tu. Tinggal lagi kita nak menuntut betul ke, sungguh-sungguh ke tak sungguh-sungguhnya, supaya nak dapatkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah dan sebagainya. Yang kedua, mempelajari dan membaca sirah Nabi. Terus dan menerus kita membaca dan menceritakan secara lengkap perjalanan hidup dan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku sirah. Anak-anak kita pun mengaji buku sirah, baik yang paling ringkas, baik yang panjang. Banyak sirah-sirah itu dikongsikan. Yang ketiga, mempelajari dan membaca syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus membicarakan mengenai pribadi agungnya, sama ada daripada aspek jasmani maupun rohani, fizikal maupun spiritual. Seperti kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam Tirmizi, dan juga Asy-Syifa' bi Ta'rif Huquq Al-Mustafa Qadhi Iyad, yang banyak membicarakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ketahui. Yang keempat, menelaah dan membaca kisah kitab sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut sunnahnya. Ini kerana mereka adalah golongan manusia yang terbaik sesudah Nabi dan Rasul alaihi salam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan dan ketaatan mereka tentunya suri teladan yang unggul bagi umat Islam dalam mematuhi segala petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca buku Hayatus Sahabah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Banyak lagi buku Hayatus Sahabah ni, terlalu banyak versionnya dan pengarangnya. Maka kita boleh baca. Yang kelima, menghayati secara amali semampu mungkin macam mana kita nak mengikut sunnah Nabi SAW. Baik cara tidur, bangun daripada tidur. Ini kadang tidur pun baca doa pun jarang kita ni. Ya, bismika, padahal mudah je. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Paling kurang alhamdulillah. Ya. Menunjukkan kita mensyukuri nikmat Allah. Ni masuk masjid kita baca doa keampunan. Keluar masjid doa inna Allahumma inni as'aluka, apa dia? Keluar masjid mintakan keberkatan bila mana keluar daripada masjid. Sehinggalah semua hal sunat mengiringi segala ibadah fardu yang dilaksanakan, termasuk juga menyiar dan menyebarkan kecintaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya munasabah. Biasa dalam negara ni dia ada mahal hijrah, Maulid Rasul. Kita di Perlis ni panggil Majlis Zikrar Rasul, mengingati Rasul. Jadi peringkat negara disebut Maulidur Rasul. Itu terima peringkat negara kan, peringkat negeri-negeri lain. So kita sentiasa naikkan syiar Nabi dalam upacara dan munasabah Isra' dan Mi'raj, puasa Ramadan, musim haji dan sebagainya. Jadi kita nakkan jadi satu golongan yang mencintai Nabi, mengikut kadar yang Nabi peruntukkan kepada kita, dengan tidak melampau di dalam memuji dan memuja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan melampau ni Nabi dah pesan, la tatruni kama aqarratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu memuji dan memuja aku seperti mana pengikut Nasara memuji Nabi Isa, sampai dia kata Nabi Isa tu anak Allah. Selain sebaik Nabi mengatakan innama ana abdullah wa rasul, katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Jangan jadi seperti al-ghulah batiniyah ataupun al-ghulah as-sufiyah, golongan yang melampau dalam kebatinan. Okey, boleh sekarang. Okey, apa ni saya sambung sikit, lepas tu kita buka soalan, tutup silakan.
sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصية الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعده. Syekh Dr. Wahabah Az-Zuhaili almarhum, dia pernah datang sekali di Masjid Negeri Shah Alam. Jadi lepas azan macam ni, dia terus sebut, masa itu cerita pasal Rasul. Dia kata antara sunnah yang ramai tinggalkan, bila azan tak dijawab azan. Jadi bila kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu antara sunnah yang mudah. Katakanlah kita dalam satu majlis ilmu, kalaupun tak dapat jawab pada waktu itu, jawablah selepas daripada itu. Ya. Itu ada antara sunnah. Sebab itu Dr. Wabah saya ingat sampai sekarang. Masa itu saya duduk depan sekali, ditegur. Masa itu jadi penterjemahnya Dr. Zulkifli Al-Bakri, bukan mufti wilayah kita. Jadi la tatruni kama aqarratin nasara. Janganlah kamu memuji dan memuji aku seperti mana golongan Nasrani memuji Nabi Isa, sampai menganggap Nabi Isa itu anak Allah. Maka Nabi dah pesan, jangan puji aku pun melebihi kadarnya. Antaranya bila sambut marhaban ke ataupun maulid ke, dengan anggapan bahawa nabi-nabi, bukan kata Nabi Muhammad, nabi-nabi Bani Israel pun datang juga, termasuk orang wali-wali salih datang dalam majlis dia. Ini antara ghulah, ya, yang tak pernah disebut oleh Nabi, tak pernah juga dinyatakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Yang terbaru ni juga antaranya ajaran Sihah, tuan-tuan, ajaran Sihah. Pernah dengar ajaran Sihah ni? Depa ni masa buat kenyataan ni, depa duduk Australia dah. Dia tak buat kenyataan kat sini. Dia buat kenyataan masa duduk Australia. Pasang YouTube, masa tu popular tu YouTube lah. Masa kita PKP hari tu. Dia masuklah YouTube, dia beritahu, kami mengimani bahawasanya Nabi Muhammad itu bukannya Nabi, tapi Muhammad itu adalah Tuhan. Allah, berat no? Ini melampau. Maknanya kalau kita tak sebutkan perkara ini, memang ada golongan-golongan dia akan melakukan perkara-perkara yang melampau. Dia panggil al-ghulah. Ghulah ni ghulu. Nabi kata la taghlu fi dinikum, jangan kamu ghulu dalam beragama, ghulu dalam mengikutiku. Ini satu golongan yang melampau. Ada golongan pula dia mengurangi, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam yang terbaru ni, dalam baru tahun ni juga, dalam 6 bulan ni, ajaran Ahmadi. Hati-hati, kita yang mengaji ni mungkinlah, mudah-mudahan terselamatlah. Yang kita bimbang anak-anak kita, mereka tak mari masjid, mereka tak mari surau, tak mari kampung kita, tapi hari ni TikTok. Setakat hari ni yang saya cek belum-belum ni, tak sekat lagi lah TikTok dah. Kita pun heran kan. Sepatutnya bila ramai buat aduan ke SKM tu, dah tutup lah. Tak tahu ada lagi tak? Ada lagi. So kita dah heran pasal apa SKM tak potong dia. Kita punya TikTok cerita pasal Palestin sikit je, kena sekat lah. Cerita pasal Palestin. Yang ajaran sesat ni pasal apa tak sekat? Ni nak kena bagi tahu dekat Menteri Komunikasi. 6 bulan duk berjalan lagi, dengan anggapan bahawa tidak semua syariat Nabi SAW boleh dipakai zaman ni. Dia kata dia Ahmadi, dia ikut Muhammad, dan dia menunggu kedatangan Imam Mahdi. Dalam dakwaan agama mereka, mereka kata arak dan riba boleh dipakai pada kadar dia kata. Pasal apa? Dia pakai Quran juga. Kalau bunyi Quran tu sedap lah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dia pakai ayat tu. Kita habaq kata ayat tu dah hazaf dah dari sudut hukum. Ayat tu memang ada dalam Quran, tapi hukumnya dihazaf kerana pengharaman arak itu berlaku secara sedikit demi sedikit, tadrij.
Last sekali ayat yang haramkan arak ni surah Al-An'am. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Tak dia kata. Aku tahu ayat tu. Bila ramai ustaz-ustaz cakap pasal ayat ni, dia kata aku tahu ayat tu, fajtanibu, tinggalkan. So kami tinggalkan je. Kami tinggal kalau minum air arak yang banyak, dia kata. Pasal air arak banyak, kalau kami minum arak banyak, kami mabuk. Tapi kalau kami pergi majlis-majlis minum whisky, white wine yang sikit-sikit itu kami tak mabuk, itu tak apa. Itu satu hujah dia. Lagi hujah dia kata semua para nabi-nabi menghalalkan arak, mari Nabi Muhammad diharamkan arak. Itu pun fasa yang kedua. Fasa yang pertama arak tu tak haram. Dia pakai hujah tu. Kalau anak-anak kita tak kuat pendirian dia, boleh terjerumus ya tuan-tuan? Boleh terjerumus ya. Oi, bayangkan semua nabi halal, tiba-tiba Nabi Muhammad mengharamkan pada fatrah yang kedua saja. Dalam tempoh 13 tahun. Nampak tuan? Oi, kalau kita tak kuat tu boleh terjebak. Rupa-rupanya tuan-tuan geng-geng ni dia memang pejuang kemanusiaan. Mereka kata mereka ni pejuang human right. Antara yang mereka perjuangkan LGBT juga. Lesbian gay itu dia perjuang juga. Dulu orang tak tahu pasal ni. Ajaran Ahmadi ni orang tahu dia perjuang LGBT je. Kemudian ni baru dia orang muncul pula dengan ajaran Ahmadi, geng yang sama. Dah pernah kena tangkap, hari ni duk cakap juga. Kita pun heran dia pun ni kat mana. Kan? Yang ni yang kita kena perhati tengok supaya ianya tidak merebak. Tak masuk indoktrinisasi ni. Indoktrin ini berlaku dan masuk dan menjengah ke dalam minda anak-anak kita. Minda anak-anak kita. Yang kedua, Quraniyah, anti hadis. Ini terus tolak hadis terus, tak terima Nabi itu, malah mengatakan hadis itu banyak salahnya, tidak tepat kesahihannya dan keabsahannya. The genuinity hadis itu dipertikaikan. Siapa yang pertikaikan ni? Ajaran Quraniyah. Tokoh ni dah meninggal dah. Kalau di Malaysia dah meninggal dah. Kami dulu daripada Kuala Kangsar duk kerap pergi ziarah dia. Pasal doktor yang berubat dia, berawat dia tu daripada Kuala Kangsar. So kita kerap pergi jumpa dia, pergi rumah dia, sampai dia pergi hospital, kita pergi kat katil dia. Kawan-kawan kami lah, saya banyak tak sempat, tapi kawan-kawan kita banyak pergi. Pesan kat dia, betulkan balik syahadah, betulkan syahadah kita dengan Allah dan Rasul. Perbaiki dan perbaharui syahadah, selalu pesan. Masa di hidup tu kita pesan, kita kata kenapa tak pegang hadis? Kalau nak semayang, macam mana nak semayang? Sebab semayang ni aturannya ditetapkan dalam hadis, bukan dalam Quran. Kan? Dia kata tak. Cuba tengok ajaran Ibrahim. Nabi Ibrahim AS Al-Hanif, dia kata tak syarat pun banyak pergerakan. Rupanya dia tak semayang lah. Macam mana Nabi semayang? Tuan-tuan dan Allah, ini ajaran-ajaran ni walaupun tokohnya dah meninggal, tapi dia masih berkembang dalam beberapa NGO. Sebab itu kalau kita perhati tengok, mereka banyak ialah bab Quran ni dia alert, tapi bab hadis mereka tak suka. Dan sebab itu cara mereka tak menutup aurat, mereka terdedah diri mereka. Malah mereka ni banyak sangat berpegang dengan hadis Murji'ah. Golongan Murji'ah, la yu'minu, hadis Murji'ah ni cukup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk syurga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis tu betul, tetapi yang mereka kendaki itu tak betul. Betul hadis tu menyebut la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah masuk syurga. Betul. Tapi mereka faham tak payah beramal. Ini yang ni golongan ni, walaupun dia tak percaya hadis tu, tapi dari sudut amalan dia buat macam tu. Ini tuan-tuan, sama-samalah kita berjaga-jaga bagaimana kita nak menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berlebihan dan tidak sangat berkurangan sehingga mencemuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya. Saya bagilah satu dua soalan kalau ada soalan. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada soalan silakan. Tak boleh lama kita ulang maghrib ni. Dan tu terus semayang. Tak ada. Mana semua faham, semua setuju ni.
Setuju tak? Kalau setuju, kita bubar dewan. Bubar majlis. Jadi terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wassadad. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ampun maaf ya saya.